Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 5 Mac bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Kita saksikan dahulu tajuk utama malam ini. Helikopter APMM terhempas di perairan Pulau Angsa, juruterbang dan kru selamat. Juga kedai runcit simpan 1 tan pelbagai barang kawalan bersubsidi tanpa lesen sah. Helikopter Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM terhempas di perairan Pulau Angsa, Kuala Selangor pagi tadi ketika aktiviti latihan menyelamat. Ketua Pengarahnya Laksamana Maritim Datuk Hamid Muhammad Amin berkata helikopter jenis AW139 dengan nombor pendaftaran M7201 itu terhempas kira-kira pukul 9.55 pagi. Katanya maklumat awal diterima menerusi panggilan MERS 999 oleh pemancing yang berada di sekitar lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat diaktifkan oleh pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM dan Maritime Rescue Coordination Centre MRCC Putrajaya pada jam 10.15 pagi tadi. Pendaratan cemas dilakukan Lieutenant Commander Maritim Tengku Muhammad Nizam Tengku Zakaria, Lieutenant Commander Maritim Muhammad Azrul Saidi. Aset APMM diatur gerak ke lokasi kejadian melibatkan bot pengasal 25 dari APMM Selangor, bot RH-16 dan PSC-39 daripada pasukan Polis Marine PPM, Pelabuhan Klang dan sebuah pesawat AS-365N3 Dolphin Maritim Malaysia dari Stesen Udara Maritim Subang SUMS. Jelasnya kesemua kru AW139 telah diselamatkan oleh pesawat AS-365N3 dan telah diterbangkan ke SUMS. Katanya ketika kejadian berlaku, bot pemancing yang berada di lokasi berkenaan telah memberi bantuan awal kepada kru terbabit dan 10 anggota pasukan tindakan khas dan penyelamat Star Team dan KM Bagan Datuk juga diatur gerak ke lokasi bagi melakukan kawalan keselamatan di lokasi kejadian. APMM akan melakukan siasatan lanjut bagi mengenal pasti punca-punca kejadian. Bangkai helikopter itu dibawa keluar dari lokasi kejadian lewat petang tadi. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Selangor Deputi Superintendent Muhammad Ambiar Nordin berkata, sehingga itu polis melakukan pengawasan bagi memastikan keselamatan di sekitar lokasi kejadian. Saya telah pun ke lokasi kejadian dan setakat ini pihak PDRM telah membantu APMM untuk membuat kawalan keselamatan di lokasi kejadian dan semua tindakan-tindakan susulan berkaitan dengan bangkai pesawat telah diambil tindakan oleh pihak APMM sendiri. Kawalan keselamatan dilakukan untuk tujuan mencegah kepada orang awam menghampiri lokasi kejadian kerana masih terdapat lagi bangkai pesawat di situ dan juga minyak-minyak tumpuan minyak berada di lokasi sekitar perairan tersebutlah. Terdahulu Maritim Malaysia mengesahkan helikopter jenis AW139 milik agensi itu melakukan pendaratan cemas ketika menjalani latihan menyelamat di perairan Pulau Angsa, Selangor pada jam 9.55 pagi. Namun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Pesawat yang diterbangkan oleh Lieutenant Commander Tengku Muhammad Nizam Tengku Zakaria turut membawa Lieutenant Commander Muhammad Azrul Saidi bersama kru udara pegawai Warren 1 John Ibno serta perenang penyelamat Bintara Muhammad Nur Hayat Hashim. Sementara itu, saksi kejadian yang juga pemancing sempat melihat sebuah helikopter AW139 milik APMM berpusing sebelum terhempas di perairan berhampiran Pulau Angsa siang tadi. Saksi kejadian Muhammad Ridwan Kulub Ahmad, 38 tahun berkata, ketika memancing dia melihat sebuah helikopter terbang rendah berdekatan boya kuning kira-kira 9 pagi tadi. Saya dengan kawan-kawan saya seramai 7 orang memancing di Pulau Angsa. Dalam jam 9 lebih macam tu saya nampak helikopter ada terbang rendah lah dekat boya kuning lah, tak silap ada orang panggil.
Tiba-tiba helikopter tu berpusing, jatuh. Saya pun terkejut lah. Saya teruslah call 999 untuk bantuan lah. Call 99 dalam 15 minit ke 20 minit macam tu ada orang datang selamat lah. Terdahulu, helikopter APMM yang terhempas di perairan angsa Selangor pagi tadi berlaku ketika aktiviti latihan menyelamat. Kejadian dikatakan berlaku kira-kira pukul 9.50 pagi dengan 4 penumpangnya terselamat dan telah diberikan bantuan awal oleh bot pemancing. Taktik pengusaha sebuah restoran India Muslim yang membuka kedai runcit dan menyimpan hampir 1 tan pelbagai barang kawalan bersubsidi tanpa lesen sah berjaya dibongkar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN Melaka dalam serbuan di Melaka Raya. Antara yang dirampas adalah 493 kg minyak masak paket, 276 kg gula pasir putih, 50 paket tepung gandum serta 2 tong gas. Pengarah KPDN Melaka Norina Jaafar berkata, lebih mengejutkan ketika pemeriksaan pemilik kedai runcit yang merupakan warga India ketika dihubungi cuba melakukan sogokan kepadanya dan penguatkuasa supaya tidak dikenakan tindakan. Kedai runcit yang baru 10 hari beroperasi itu bukan sahaja tidak mempunyai sebarang lesen menyimpan dan menjual barangan kawalan bersubsidi, malah premis itu juga tidak mempunyai sebarang lesen perniagaan. Pihaknya percaya tindakan menjalankan operasi kedai runcit dan menyimpan barang kawalan itu bertujuan membekalkan barangan bersubsidi seperti tepung, gula dan minyak masak ke restoran makanan yang diusahakan bersebelahan premis berkenaan. Kita juga turut mendapati ada satu modus operandi yang terbaru di mana sebuah kedai makanan yang menjual makanan, sebelahnya dia buka lagi satu kedai runcit yang di mana kedai runcit ni kita syaki membekalkan barang-barang kawalan kepada kedai makan tersebut. Yang menjadi persoalan sekarang, kedai runcit tersebut merupakan kedai yang tidak berdaftar di dalam mana-mana majlis dan juga tidak mendaftar di bawah kawalan barang kawalan. So kedai ini kita dah dapati, kedai runcit ni dia dapati dia baru buka 10 hari dan owner adalah disyaki adalah owner yang sama dengan kedai makan. Semua barangan bersubsidi itu dianggarkan berjumlah 845 kg bernilai kira-kira RM2,000 termasuk minyak masak yang boleh digunakan hampir 200 isi rumah. KPDN Melaka akan terus memantau restoran-restoran di negeri itu bagi memastikan tiada modus operandi seumpama itu dilakukan pemilik, iaitu dengan membuka kedai runcit untuk mengguna pakai barang kawalan bersubsidi sewenang-wenangnya. Kes disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 atas kesalahan premis gagal mengemukakan sebarang dokumen permit kebenaran menyimpan barang kawalan berjadual. Seorang lelaki yang membelasah anak perempuannya sehingga bangsa menerima 12 jahitan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara di Mahkamah Session Kuala Pilah selepas mengaku bersalah melakukan perbuatan tersebut Januari lalu. Tertuduh berusia 47 tahun membuat pengakuan terbabit di hadapan Hakim Norma Ismail. Berdasarkan pertuduhan, tertuduh dengan sengaja menyebabkan cedera ke atas anak kandungnya yang berusia 17 tahun dengan menggunakan senjata yang mungkin menyebabkan kematian, iaitu satu kerusi plastik, satu bakul pakaian dan satu papan sereka. Kesalahan itu dilakukan pada 23 Januari 2024 sekitar jam 11.45 malam di sebuah rumah di Kampung Kendong Baru, Kota Rembau. Tertuduh boleh dihukum di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Akta Sama. Pendakwaan kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Qayyum Ramlan manakala tertuduh diwakili Roslaili alias. Video tertuduh memukul anaknya sebelum ini tular di media sosial. Cadangan Pembinaan Lebuh Raya Pantai Timur 3 atau LPT3 dari Kampung Gemuruh, Kuala Terengganu ke Kampung Tunjong di Kota Baru Kelantan sejauh 122 km akan menggunakan model pembiayaan Bina, Kendali dan Pindah atau BOT. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan berkata menerusi kaedah tersebut, syarikat pemaju akan membuat pembiayaan LPT3 melalui bank serta mendapatkan pulangan keuntungan melalui kutipan bayaran tol. Dan setelah selesai dalam suatu tempoh, projek tersebut akan dikembalikan kepada kerajaan.
Tetapi kita juga tahu bahawa kita ada ECRL, ya, East Coast Rail Link yang sedang dibina. Kita juga tahu bahawa ada CSR, Lingkaran Tengah Utama, Central Spine Road yang juga sedang dibina. Jadi apa yang kita rasakan bahawa Kementerian berpandangan model pembiayaan mestilah menggunakan BOT, Bill Operate Transfer, dengan izin dalam bahasa Melayunya bina, kendali dan pindah. Dan seterusnya tentu pihak syarikat kerana membuat pembiayaan melalui bank, kemudian mendapatkan pulangan melalui bayaran tol, kemudian setelah selesai dipulangkan kembali pada kerajaan. Datuk Seri Ahmad Maslan berkata model pembiayaan ini perlu diteliti sebaiknya agar menguntungkan semua pihak, memandangkan LPT3 adalah lebuh raya antara bandar yang kebiasaannya hanya kerap dilalui pengguna pada hujung minggu berbanding dengan lebuh raya dalam bandar yang banyak digunakan 5 hari seminggu. Terdahulu ditanya mengenai status terkini projek berkenaan, beliau berkata projek tersebut sedang diteliti Jawatankuasa Unit Kerjasama Awam Swasta UKAS. Terdahulu beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Kemaman Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar di Dewan Rakyat hari ini. Pembayaran tertangguh dengan izin Deferred Payment Scheme ke atas cadangan projek baharu. Kadar zakat fitrah wilayah Persekutuan naik RM1 bagi beras import premium dan basmati. Alhamdulillah, bertemu kembali. Pempengaruh media sosial dinasihatkan untuk menggunakan kuasa mereka ke arah kebaikan dan mengelakkan tindakan yang boleh membawa fitnah hanya untuk meraih populariti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menegaskan pempengaruh seharusnya cakna dengan batasan terutamanya dari sudut ibadah sebelum mewarnai video untuk dipertontonkan. Jelasnya sebagai contoh, satu rakaman yang tular di media sosial berhubung seorang pempengaruh media sosial mencuba untuk mencium Hajarul Aswad. Namun tindakan itu katanya boleh memberi impak kepada ibadah tersebut kerana perbuatan sebegitu boleh membawa kepada hukum haram. Mencium Hajar Aswad itu adalah perkara sunat. Maknanya ketika mana dalam keadaan suasana di persekitaran tawaf itu dalam keadaan tenang, tetapi sekiranya ianya membahayakan keselamatan dan sebagainya, kadang-kadang boleh membawa aib, terbuka kain lah apa semua dan sebagainya, so dia boleh membawa kepada hukum haram ketika itu. Tegas beliau lagi, seorang pempengaruh perlu mengimbangi serta membezakan tindakan untuk populariti dan mengajak masyarakat ke arah kebaikan tanpa memprejudiskan diri sendiri atau mana-mana pihak semasa menggunakan media sosial. Terdahulu tular di media sosial, seorang pempengaruh media sosial bersesak-sesak bersama jemaah lelaki dan wanita untuk mencium Hajarul Aswad. Sebanyak 19.03 juta ringgit diperuntukkan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib menerusi bantuan Ihya Ramadan bagi menggerakkan aktiviti pengimarahan pada bulan suci itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar memaklumkan peruntukan tersebut meningkat sekali ganda berbanding tahun lepas dan akan diagihkan kepada 871 buah masjid, surau Jumaat serta surau di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Jelasnya ia melibatkan 92 masjid, 138 surau Jumaat serta 641 surau keseluruhannya. RM30,000 kepada masjid, RM25,000 kepada surau Jumaat dan RM20,000 kepada surau biasa. Ini salah satu keprihatinan Mawib untuk menyediakan pelbagai kemudahan dan menjaga kebajikan serta keperluan masyarakat Islam di wilayah persekutuan, termasuk keperluan di masjid dan surau. Maknanya ini sumbangan sekali ganda. Kalau tahun lepas masjid terima sumbangan sebanyak RM15,000, jadi tahun ni RM30,000. Surau Jumaat pun sekali ganda dan juga surau biasa pun sekali ganda.
Tambahnya, dengan penggandaan sumbangan tersebut, maka pengurusan masjid akan melipat gandakan aktiviti dalam mengimarahkan masjid pada Ramadan nanti. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Persidangan Pengurusan Masjid dan Surau penyampaian bantuan Ihya Ramadan dan Tauliah Amil Zakat Fitrah Wilayah Persekutuan tahun 1445 Hijrah bersamaan 2024 Masihi. Pada majlis sama, beliau turut mengumumkan bahawa Mawib telah menyalurkan bantuan khas persediaan Ramadan sebanyak RM500 secara one-off kepada 32,250 penerima bantuan keuangan bulanan di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Bantuan khas tersebut melibatkan peruntukan berjumlah RM16.125 juta dan telah mula disalurkan bermula hari ini. Justru beliau berharap agar bantuan khas berkenaan dapat meringankan beban para asnaf dalam menyambut kehadiran Ramadan. Dalam usaha untuk mewujudkan model pendidikan tahfiz peringkat pengajian tinggi yang cemerlang, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menerusi Darul Quran terus komited menjalankan kolaborasi akademik bersama institusi pengajian tinggi. Dan yang terbaru, agensi agama itu bersama dua universiti awam tampil dengan program baru iaitu program Persijilan Tahfiz Al-Quran. Antara universiti yang terlibat adalah Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM dan Universiti Tenaga Nasional UNITEN. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar, langkah strategik tersebut dilaksanakan bagi melahirkan graduan yang berkebolehan dalam bidang akademik dan juga agama. Dan kita mengharapkan melalui kerjasama ini kita dapat melahirkan pelajar-pelajar tahfiz di peringkat ijazah yang berkualiti. Mahir, cemerlang dalam bidang akademik, cemerlang juga dalam bidang hafazan Al-Quran. Jadi maknanya dalaman mereka ini cemerlang, makanan rohani dia cemerlang disebabkan mereka ini adalah penghafaz Al-Quran, dan luarannya kalau dia seorang engineer kan, dia dapat menjadi seorang jurutera yang hafiz. Beliau berkata demikian kepada media selepas menyaksikan majlis menandatangani memorandum kerjasama antara JAKIM dengan UTM dan UNITEN di Ibu Negara siang tadi. MOU tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengarah JAKIM, Datuk Hakimah Muhammad Yusof bersama Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM, Profesor Dr. Zulkifli Ibrahim dan Naib Chancellor UNITEN, Profesor Tan Sri Dr. Muhammad Zamri Yusof. Program kerjasama antara JAKIM UTM telah bermula sejak 2017 lepas, manakala kerjasama JAKIM UNITEN bermula sejak 2013 lagi. Baik, Mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan kali ke-143 menetapkan 3 kadar zakat fitrah di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan yang melibatkan RM7, RM15 dan RM22 seorang untuk tahun ini. Penetapan pada kadar RM7 tersebut berdasarkan kepada satu gantang Baghdad atau harga 2.6 kilogram beras yang lazim digunakan oleh masyarakat wilayah persekutuan, manakala RM15 bagi pengguna beras import premium dan RM22 bagi pengguna basmati masing-masing menyaksikan berlaku peningkatan sebanyak RM1 kali ini berbanding tahun lepas. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mukhtar, kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga beras semasa di pasaran. So yang ini berdasarkan kepada kenaikan kos lah. Harga beras tu meningkat Sementara itu, bagi memudahkan pembayaran zakat fitrah, Pusat Pengurutan Zakat PPZ Mawib telah melantik seramai 942 orang ketua dan penolong amil fitrah di seluruh wilayah persekutuan bagi mengutip zakat fitrah di pelbagai lokasi di sekitar wilayah persekutuan. Setiap amil dibekalkan kod respon pantas atau Quick Response Code atau kod QR bagi memudahkan transaksi tanpa tunai. PPZ Mawib turut menyediakan pembayaran secara dalam talian melalui pautan fitrah.zakat.com.my serta sebanyak 27 ejen dalam talian dilantik, termasuk 15 buah perbankan internet bagi memudahkan urusan membayar zakat fitrah. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAIN PP memperkenalkan 3 kadar zakat fitrah bagi tahun 1445 Hijrah. 3 kadar zakat fitrah yang telah diluluskan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang ialah RM7 seorang, RM14 seorang dan RM21 seorang.
Timbalan Ketua Menteri Satu Merangkap Yang di-Pertua MAIN PP Datuk Muhammad Abdul Hamid memaklumkan penetapan kadar zakat fitrah itu berdasarkan harga beras mengikut grade dan jenis yang dimakan umat Islam negeri itu. Kadar minimum zakat fitrah adalah RM7 seorang bagi kumpulan majoriti yang memakan beras super special tempatan 5% dan 10% hancur. Manakala kadar RM14 seorang bagi yang memakan beras wangi import, manakala kadar RM21 seorang bagi yang memakan beras berkualiti seperti basmati dan sebagainya. 3 kadar zakat fitrah yang ditetapkan ini memberi peluang kepada umat Islam Pulau Pinang yang memiliki kelebihan dari segi kemampuan menunaikan kewajipan membayar zakat fitrah mereka dengan kadar yang lebih tinggi mengikut kemampuan. Kutipan zakat fitrah di Pulau Pinang pada tahun lepas adalah sebanyak RM6.84 juta dan tahun ini pihak ZPP menyasarkan kutipan zakat fitrah sebanyak RM7 juta. Jelasnya semua kutipan akan dilakukan oleh 1,699 amil yang dilantik MAIN PP daripada 237 karya. Umat Islam juga boleh membayar zakat fitrah secara atas talian seperti melalui portal zakatpining2u.com, Jompe, aplikasi mudah alih tulus dan beberapa kaedah digital lain yang akan diumumkan kelak. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas Majlis Pentauliahan Amil Zakat Fitrah 2024 dan sidang media pengumuman kadar harga zakat fitrah 2024 negeri Pulau Pinang di Seberang Jaya Pulau Pinang hari ini. Cabaran teknologi dan trend terkini yang sangat mencabar tidak mampu menyekat TV Al-Hijrah untuk terus bergerak pantas ke arah pendigitalan. Ketua Pegawai Eksekutifnya Namanzi Haris berkata bagi menyokong gagasan kerajaan, TV Al-Hijrah sentiasa bersedia dari sudut teknologi dan platform agar menjadi media yang berinformatif dalam memberi panduan dan kefahaman kepada masyarakat berhubung isu semasa. Menurut Namanzi, bagi melengkapkan TV Al-Hijrah ke arah pendigitalan berinformatif, beberapa pelan perancangan telah dibuat. Katanya dalam menguasai pendigitalan, TV Al-Hijrah membuat pelaburan melalui kerjasama dengan beberapa rakan digital bagi membolehkan stesen TV berkenaan bergerak lebih cepat, terutama dalam persediaan ke arah Artificial Intelligence atau AI. TV Hijrah, kita ada buat merangka beberapa pelan perancangan beberapa tahun supaya menyediakan kita ke arah AI, Artificial Intelligence, teknologi. Sebab kita kena memahami teknologi ni, kita kena faham sebenar-benarnya agar kita mampu menyediakan satu platform yang orang ramai boleh cerap secepat yang mungkin. Namanzi berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan ceramah ucap tamanya sempena Majlis Pembukaan Persidangan Antarabangsa Islam Media dan Komunikasi ICMAC 2024 kali keempat di Universiti Sains Islam Malaysia USIM Nilai Negeri Sembilan. Pada persidangan pagi tadi, Namanzi turut berkongsi pandangan terhadap industri semasa terutama mengenai peranan TV Al-Hijrah untuk melestarikan hasrat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menyampaikan mesej Malaysia Madani bersesuaian dengan tema komunikasi dan pendigitalan dalam masyarakat madani. Sementara itu, pensyarah Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM merangkap pengarah ICMAC 2024 Dr. Izan Azira Ahmad Sharif berkata, idea dan pandangan yang disampaikan Namanzi amat berinformasi dikala masyarakat sentiasa memerlukan input dan perkembangan terkini untuk memahami intipati komunikasi, media serta media baharu yang saling bergantungan tanpa had masa. Social media platform tu main banyak peranan, banyak peranan dalam menghantar ataupun menyalurkan misinformation kepada generasi muda. Namun begitu, kita tidak boleh give up. Kita tidak boleh give up. Kita kena follow dia punya pace, social media punya pace supaya kita tidak ketinggalan. Persidangan ICMAC 2024 selama 4 hari bermula semalam merupakan acara dui tahunan sejak tahun 2017. Penduduk kumpul mayat reput di Han Yunis. Alhamdulillah, masih bersama berita Al-Hijrah. Kita beralih ke perkembangan di Gaza. Akibat kekurangan zat makanan, 16 kanak-kanak dilapor meninggal dunia di utara Gaza ketika kawasan itu berdepan kekurangan bekalan makanan dan ubat-ubatan. Ketika lawatan di 2 hospital di utara Gaza, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyaksikan sendiri bagaimana krisis kebuluran mencengkam kawasan berkenaan. Malah keadaan disifatkan amat mengerikan.
Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata lawatan agensi itu ke Hospital Al-Auda dan Kamal Adwan adalah yang pertama sejak awal Oktober 2023. Keadaan di Al-Auda amat mengerikan di mana salah satu bangunan hospital musnah. Manakala Hospital Kamal Adwan yang merupakan satu-satunya hospital pediatrik di utara Gaza dipenuhi kanak-kanak yang majoritinya mengalami malnutrisi. بالنسبة لسوء التغذية لها دور كبير في عدد الأطفال اللي بيجينا وبالتالي عدد الوفيات اللي بيزيد. يعني أنت لما الطفل اللي المفروض يأكل 3 وجبات رئيسية بيأكل وجبة واحدة وما بتكون كافية له. بصير عندك نقص في الكربوهيدرات، نقص في الفيتامينات، نقص في البروتينات، نقص في الدهون اللي لازمة لجسمه. Lebih menyedihkan, mereka tidak mampu memberikan apa-apa kepada kanak-kanak ini melainkan hanya larutan garam atau larutan gula. Di samping kekurangan makanan yang teruk di 2 hospital di utara Gaza, WHO juga memberi amaran bahawa kekurangan elektrik menimbulkan ancaman serius kepada pesakit, terutamanya di unit rawatan rapi ICU. Semasa misi hujung minggu ini, agensi kesihatan PBB menghantar 9,500 liter bahan api ke setiap hospital bersama beberapa bekalan perubatan penting. Rakyat Palestin di Han Yunis menemui mayat-mayat yang telah mereput di jalanan di tengah-tengah kemusnahan bandar itu akibat berdilan Israel. Penduduk Gaza berusaha mengumpulkan mayat itu dan diurus dan dikebumikan. Mereka membalut mayat yang dijumpai dengan kain dan membawa ke lokasi lain. Selain itu, mayat yang tidak dapat diangkat ditutup dengan selimut dan terpaksa dibiarkan sahaja. يعني صراحة صدمة، إشي لا يوصف. نزحنا قبل تقريبا 40-50 يوم ورجعنا هيئتنا كما تشاهد، يعني منظر قشعر له الأبدان. لا جار ولا حبيب ولا صديق ولا حاجة. Pemantau hak asasi manusia Euromed sebelum ini mengeluarkan kenyataan kereta kebal Israel menggilis rakyat Palestin hidup-hidup dengan sengaja. Organisasi yang berpengkalan di Geneva menyifatkan jenayah itu sebagai sebahagian daripada genosid Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dirujuk ke Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC untuk siasatan kerana menyokong atau memberi bantuan atas jenayah Israel di Gaza. Rujukan yang dibuat firma perundangan negara itu merupakan tindakan kali pertama seumpamanya kepada ahli politik Australia. Rujukan itu menegaskan Albanese Menteri Luar Australia Penny Wong, Ketua Pembangkang Peter Dutton dan anggota kerajaan lain telah melanggar Statute Rome Perjanjian 1998 yang membenarkan ICC menyiasat dan mendakwa jenayah perang, pembunuhan beramai-ramai dan jenayah terhadap kemanusiaan. Antara lain, firma guaman berkenaan merujuk kepada pembekuan bantuan Australia kepada Agensi Bantuan dan Kerja PBB untuk pelarian Palestin UNRWA, bantuan ketenteraan kepada Israel dan sokongan politik kepada jenayah Israel di Gaza. Bagaimanapun, Albanese berkata rujukan itu tiada kredibiliti dan menegaskan Australia menyertai majoriti dalam PBB menyeru gencatan senjata segera selain penyampaian bantuan kemanusiaan dan perlindungan orang awam. Sebelum ini, Nicaragua telah mendakwa Jerman di ICJ atas tuduhan menyokong genosid Israel di Gaza. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.